Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen esensi. 33,586 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM seluruh negara akan mula menerima bayaran insentif wilayah BIW bermula 1 Julai ini. Ia menggantikan bayaran insentif Sabah Sarawak BISS dan bayaran insentif Semenanjung Malaysia BISM yang diberikan kepada mereka dengan kadar lebih rendah berbanding BIW yang diterima oleh penjawat awam Persekutuan. Skim tangga gaji bagi 10,174 tenaga pengajar Tabika Kemas akan distruktur semula agar selaras dengan kelulusan dan pengalaman mereka. Cadangan itu akan dibincang dan diperincikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan. Selain itu, seramai 100,000 kanak-kanak Tabika di bawah Kemas disasar menjadi hufaz cilik dalam 3 tahun lagi. Tekanan terhadap mata wang ringgit berbanding dolar diharap akan berkurangan apabila isu siling hutang Amerika Syarikat selesai dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan kerajaan sedang menunggu perkembangan terkini berhubung isu siling hutang Amerika yang dijangka diselesaikan dalam tempoh 5 hingga 6 hari lagi sebelum mengambil sebarang tindakan. Proses permohonan dan pembaharuan visa pekerja mahir asing bakal menggunakan sistem Expat Gateway yang bermula 15 Jun ini. Sistem bersepadu yang menggunakan pendekatan satu tertingkap itu memendekkan proses juga mengurangkan birokrasi berkaitan pengambilan bakat asing. Justru semua pihak berkepentingan terutama agensi pelulus dan agensi kawal selia yang terlibat dikendaki memperkemas tadbir urus serta proses kelulusan permohonan. Kementerian Kesihatan akan memperluas pemberian vaksin pneumokokal kepada kanak-kanak berusia 4 dan 5 tahun secara serentak bermula esok sehingga 31 Mei tahun depan. Ia bertujuan mengoptimumkan perlindungan terhadap penyakit pneumokokal invasif dalam kalangan kanak-kanak yang lahir pada tahun 2018 dan 2019. Pelaksanaan melibatkan kesemua fasiliti kesihatan Premier KKM seluruh negara. Sebarang kemungkinan mengenai perubahan tarif air hanya akan dilaksanakan pada awal 2024. Perkara tersebut masih tertakluk kepada mekanisme penetapan tarif oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Ia sama seperti tarif elektrik di mana perlu dikaji dan mengambil masa lama sebelum membuat sebarang perubahan. Penggiat seni dan industri kreatif menyambut baik langkah dan keprihatinan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu menangani pelbagai isu. Komitmen ini membuktikan kementerian terus proaktif menjaga kebajikan dan membantu penggiat seni tanah air. Malaysia menghargai kepercayaan Kerajaan Arab Saudi untuk meneruskan program Mecca Route yang dimulakan secara rintis pada 2017. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Malaysia menjadi negara tunggal dipilih Arab Saudi sebelum disertai negara lain seperti Pakistan, Indonesia, Maghribi dan Bangladesh. Program itu berjaya mempercepat proses dokumentasi jemaah haji Malaysia tanpa perlu bersesak dan menunggu lebih lama. Pusat Rawatan Tabung Haji TH Madinah yang menjadi premis pertama memperoleh kebenaran pengoperasian pusat kesihatan untuk jemaah haji dari Kerajaan Arab Saudi dilengkapi pelbagai kemudahan dan doktor pakar. Selain itu, TH juga mempunyai pasukan perubatan terminal haji yang ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB beroperasi pada kapasiti penuh di seluruh rangkaian lapangan terbangnya di seluruh negara susulan musim haji dengan jangkaan lebih 31,600 jemaah haji. Peningkatan aliran penumpang pada musim haji tahun ini diramal menyumbang kepada 12 hingga 28% kenaikan dan dalam pergerakan jumlah penumpang bulanan bagi Malaysia untuk Mei hingga Julai. Baik, pelbagai perkhidmatan ditawarkan bagi memudahkan jemaah haji di penginapan mereka. Wartawan Anas Maknur ada perkongsian mengenai salah satu perkhidmatan yang disediakan dari Mekah Al-Mukarramah. Anas, silakan. Baik, terima kasih Syairul di Angkasa Puri.
Baik, hari ini saya nak kongsikan salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di Mekah di penginapannya di Al Janadria Tower ini. Salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di sini adalah cafeteria. Dan lebih tepat lagi saya berada di Hajj Cafeteria yang pastinya menjual pelbagai jenis menu ataupun juadah bercirikan Malaysia. Dan boleh lihat di belakang ni, teh tarik, teh O juga masih dijual di sini untuk jemaah haji hilangkan sedikit rasa rindu pada tanah air. Ada juga air-air lain, cordial juga ada di sini. Pastinya membuka selera para jemaah haji. Bermula dari 4.30 pagi selepas waktu subuh sehinggalah 11.30 tengah malam untuk para jemaah haji dapatkan pelbagai jenis menu di sini. Pada sebelah pagi juga ada jual roti canai, nasi lemak, nasi kerabu pun ada juga di sini yang pastinya membuka selera untuk para jemaah haji. Selain jualan-jualan makanan-makanan sedia ada ni, di sini juga ada bubur nasi pun ada di sini. Ada roti, pelbagai juga juadah kuih-muih juga ada. Ni saya ada nampak laksam pun ada di sini. Pastinya sangat bercirikan Malaysia untuk para jemaah haji dapatkan makanan setiap hari. Mereka ni boleh dapatkan di sini. Dan menurut petugas kafeteria di sini, sekiranya jemaah haji telah mula ramai di penginapan ini, mereka ini akan mula menyediakan makanan yang lebih khusus lagi pada sebelah tengah hari seperti nasi ayam dan sebagainya. Sekian dulu dari Al Janadria Tower di Mekah ini. Kembali semula kepada Syairul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Anas di Mekah Al-Mukarramah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu usaha memberi kefahaman terhadap kepelbagaian budaya dalam negara terus dilaksana. Ia bagi melahirkan rasa cinta dan kasih sayang serta memperkukuh kerukunan antara masyarakat. Mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai, Perdana Menteri mahu usaha-usaha itu terus didokong masyarakat berbilang kaum dan budaya dalam negara. Program jualan Mega Ihsan Rahmah buat julung kalinya diadakan hari ini. Ia menawarkan penjualan 7 barang keperluan asas utama pada harga runcit serendah 30% berbanding harga pasaran. Program melibatkan 56 kawasan Dewan Undangan Negeri Selangor. Antara barangan yang ditawarkan termasuk ayam segar, beras, telur ayam, minyak masak, ikan, gula pasir dan daging sejuk beku. Tenaga hidro akan masih menjadi tumpuan utama sumber tenaga Sarawak. Sumber asli negeri yang banyak, terutama hujan lebat dan sungai, menawarkan persekitaran terbaik untuk pembangunan tenaga hidro selanjutnya. Oleh itu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyarankan agar Sarawak Energy Berhad meneroka pembinaan empangan kuasa hidro di Sungai Terusan dilawas. 11 lagi pusat ekonomi digital PEDI di Negeri Sembilan dijangka siap awal tahun depan dalam usaha memenuhi sasaran Perdana Menteri supaya setiap satu DUN mempunyai satu PEDI. Setakat ini sebanyak 51 buah PEDI sedia ada telah pun beroperasi di negeri itu. Setiap pusat akan menempatkan 20 buah komputer dengan jaringan internet sebagai kemudahan untuk komuniti setempat. Kementerian Pendidikan KPM bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan telah memulakan usaha proaktif menangani isu graduan lepasan ijazah sarjana muda pendidikan yang belum mempunyai penempatan di sekolah. Perkara itu yang turut mengambil pandangan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP diharap akan dapat diselesaikan tahun ini secara berperingkat. Kementerian Pendidikan menyasarkan untuk mencapai nisbah 60, nisbah 40 pelajar aliran sains tulen berbanding sains sosial di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2015. Justru golongan ibu bapa perlu memainkan peranan bagi menanam rasa minat mengenai subjek itu seawal kanak-kanak. Subjek itu juga perlu diberi pendedahan yang lebih untuk menarik minat mereka bereksperimentasi dengan sains. Kadar keboleh pasaran graduan Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Perlis kini mencapai 100% termasuk bagi kesemua 7 kursus yang ditawarkan kepada para pelajar. Sehingga kini seramai 428 pelatih sedang mengikuti bidang kemahiran dalam kursus tersebut. Selain itu, kerjasama strategik dengan 12 syarikat ternama turut dibuat untuk latihan industri dan penempatan pekerjaan bagi para pelajar.
PLAS Malaysia Berhad PLAS bakal mengadakan ujian rintis awam Smart Lane di Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah Elit bermula esok sehingga 31 Ogos. Sepanjang tempoh itu, lorong paling kiri yang sedia ada dibuka sebagai laluan tambahan untuk menambah kapasiti lorong dan membantu melancarkan trafik pada waktu puncak pagi. Kementerian Kesihatan komited memastikan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 akan dibentangkan pada minggu pertama persidangan Parlimen awal Jun ini. Ia penting berikutan melalui survei yang dijalankan Institusi Kanser Negara menunjukkan lonjakan jumlah penggunaan vape yang ketara daripada 9.8% kepada 14.9% bagi tempoh 2017 hingga 2022. Rangka manusia prasejarah ditemui di Gua Keledong Kecil, Lebah Nenggiri, Ulu Kelantan. Ia dijumpai lengkap bersama beberapa artifak lain oleh sekumpulan penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di gua berkenaan semasa menjalankan kerja-kerja ekskavasi arkeologi menyelamat untuk projek hidroelektrik Nenggiri November lalu. Rangka tersebut merupakan antara penemuan penting kepada warisan arkeologi negara. Sarawak mencatatkan pendapatan berjumlah RM5 bilion bagi suku pertama tahun ini. Suasana politik Sarawak yang stabil dengan rakyat bersatu boleh membolehkan kerajaan negeri mencapai jumlah pendapatan itu dan memberi tumpuan terhadap usaha mempertingkatkan lagi ekonomi negeri. Tan Sri Johari Tun Openg juga yakin masa hadapan generasi muda Sarawak akan lebih cerah dengan program pembangunan ekonomi baru berasaskan teknologi, data dan inovasi. Sekincang terima peruntukan RM2.52 juta menerusi program sentuhan kasih sayang Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Peruntukan disalur untuk 9 projek naik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam di Sekincang dan Sabak Bernam. Antaranya projek naik taraf longkang utama di Jalan Bernam, naik taraf bumbung gerai penjaja Pasar Awam Sekincang dan baik pulih serta membina infrastruktur di 6 buah kampung baru Cina. Peratus isi rumah yang mempunyai akses internet meningkat kepada 96% tahun lepas berbanding 94.9% pada 2021. Laporan survei penggunaan dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan memaklumkan akses isi rumah kepada telefon mudah alih, radio dan televisyen kekal melebihi 95%. Namun, akses kepada siaran televisyen berbayar merekodkan peratusan lebih rendah. Platform kewangan digital Funding Societies menyasarkan agihan pembiayaan sekurang-kurangnya RM100 juta menjelang akhir tahun ini bagi 3 produk pembiayaan terbarunya menerusi pembiayaan perniagaan I, pembiayaan micro I dan pembiayaan invoice I. Platform itu bersedia memenuhi keperluan pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Gabungan pimpinan Parti Move Forward Thailand menubuhkan jawatan kuasa peralihan sebagai persiapan untuk membentuk kerajaan baharu selepas kemenangan besar dalam pilihan raya 14 Mei lalu. Pemimpin Move Forward dan calon Perdana Menteri Pita Limjaroenrat berkata wakil parti gabungan itu akan bersidang setiap minggu sehingga mereka secara rasmi mengambil alih kuasa. Gabungan 8 parti itu juga mencapai persetujuan untuk membentuk 7 kumpulan kerja yang bertujuan untuk menangani pelbagai isu semasa. Korea Utara telah melancarkan objek dipercayai kenderaan pelancar angkasa lepas kira-kira 6:29 pagi waktu tempatan. Amaran dikeluarkan kepada penduduk di kawasan Tengah Seoul untuk sedia berpindah. Bagaimanapun amaran berkenaan ditarik balik atas alasan kekeliruan. JSC memberitahu objek yang dilancarkan dipercayai membawa satelit peninjau dan gagal dilancarkan ke orbit. Jepun turut mengaktifkan sistem amaran peluru berpandu bagi wilayah Okinawa. Pejabat Perdana Menteri meminta penduduk berlindung dalam bangunan atau bawah tanah. Namun amaran itu ditarik semula kira-kira setengah jam kemudian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada menyifatkan tindakan Korea Utara itu melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB.
Sebuah jet pejuang J-16 China dipercayai membuat gerakan agresif ketika memintas pesawat peninjau RC-135 milik Tentera Udara Amerika Syarikat di Laut China Selatan minggu lepas. Tindakan itu dikatakan sebagai provokasi serta tidak perlu. Amerika Syarikat bagaimanapun menegaskan akan terus beroperasi dengan selamat dan bertanggungjawab di mana sahaja undang-undang antarabangsa membenarkannya tanpa mempedulikan tindakan China. Di Vietnam, akibat cuaca panas melampau sehingga mencecah suhu lebih 44 darjah Celsius menyaksikan Hanoi menutup fungsi lampu jalan. Keperluan itu bagi menjimatkan tenaga elektrik susulan permintaan terhadap penghawa dingin meningkat. Beberapa lokasi pelancongan yang didiami 8 juta penduduk terpaksa bergelap selepas pukul 11 malam. Baik, para itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Tuh dan Fahatul Asyati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.